Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada panel jemputan kita. Diminta panel jemputan kita untuk memperkenalkan diri, nama, umur serta tempat berkhidmat. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, saya mau kenalkan diri saya dulu. Saya Anazlan bin Sakilan. Anazlan bin Sakilan, berumur sekarang 26 tahun dan saya seorang pendidik itu ataupun cikgu di sekolah SK Silabukan Lahad Datu. Itu intro sikit lah. Okey, baiklah. Kita akan menemubual beberapa jenis soalan yang akan ditanyakan kepada cikgu. Okey, soalan yang pertama adalah Boleh. Bolehkah anda kongsikan pengalaman anda berkaitan dengan program bimbingan dan tunjuk ajar antara guru atau murid di sekolah? Okey, baiklah. Untuk soalan ini berkaitan dengan pengalaman kita seorang guru mengajar di sekolah bersama dengan murid, sudah semestinya guru tu dia perlu ada ilmu pengetahuan dalam pendidikan. Itu penting. Okay, kena ada ilmu pengetahuan dalam pendidikan. Seperti yang kita tahu, di zaman sekarang dunia pendidikan sudah berbeza. Sekarang dunia pendidikan sudah dunia pendigitalan, IT ataupun gadget. Jadi itu cabaran juga di sekolah apabila seorang guru ni menggunakan proses pembelajaran yang berbeza pada sekarang. Jadi pengalaman saya selama saya berkhidmat di sekolah, saya mempraktikkan apa yang saya sudah belajar di alam universiti dulu. Saya belajar dan saya praktikkan, saya sudah buat apa yang patut di sekolah saya. Maksudnya di situ kita kena ada ilmu pengetahuan untuk kita mendidik anak-anak di sekolah. Begitu juga kita kena berani ke depan. Sebagai seorang guru kena berani ke depan, kena bertanggungjawab dan juga kena rajin. Sebab guru baharu ni tidak boleh masuk jadi guru, tidak boleh apa kata orang buat kerja tu sambil lewat. Sebab kita akan dipantau oleh pihak-pihak sekolah, kita akan ditengok dan kita akan dinilai juga. Sebab kita ni sudah kata orang sudah berangkat sumpah untuk melakukan tanggungjawab dan ataupun tugas dengan betul. Jadi pengalaman tu untuk mengajar tu setakat ini, alhamdulillah, saya sangat terharu dengan saya punya prestasi untuk mengajar murid-murid yang begitu happy dengan proses pembelajaran secara bermain, proses pembelajaran secara membuat aktiviti yang banyak, pelbagai aktiviti, begitulah. Jadi itu pengalaman-pengalaman saya di sekolah setakat ini. Okey, baiklah, soalan seterusnya. Okey, sebagai guru baharu, bagaimana anda merasakan manfaat daripada program bimbingan dan tunjuk ajar? Manfaat bagi saya, manfaatnya banyak, sangat memberi manfaat kepada anak murid, ibu bapa dan juga masyarakat di luar sana. Dan sebab kita memberi ilmu pengetahuan, benda yang pelajar tidak tahu akan jadi tahu. Jadi manfaatnya itu dengan program ini kita boleh meluaskan pemikiran ibu bapa, kita boleh mengajar anak-anak benda-benda yang sepatutnya yang mereka kena praktikan dalam kehidupan seharian mereka. Jadi manfaat yang untuk program ini sangat luas. Begitu. Okey, baiklah. Soalan yang ketiga pula, apakah pendekatan atau aktiviti dalam program bimbingan yang dapat membantu dalam pengajaran anda? Macam saya katakan tadi, proses pengajaran pembelajaran kita perlu memperbanyakkan aktiviti, games dan juga belajar sambil bermain. Di situ murid-murid suka untuk belajar. Contoh belajar matematik, subjek matematik, kita buat pelbagai aktiviti. Saya punya strategi untuk mengajar, buat banyak aktiviti quiz dan juga game-game yang menyeronokkan mereka supaya mereka ada rasa minat untuk belajar subjek-subjek tertentu. Jadi untuk buat masa sekarang pun semua sudah di ujung jari. Okay? Kita menggunakan internet, kita menggunakan pelbagai media platform untuk kita melakukan proses pembelajaran kita di bilik darjah dalam kelas. Jadi murid-murid itu pun rasa happy dan juga kadang ada murid ni bila subjek tu sudah tiba, rajin datang ke sekolah ataupun bersemangat
Jadi itu kita punya strategi seorang guru, macam mana caranya kita untuk menarik minat kita punya pengajaran kita dalam kelas. Jadi perbanyakkan aktiviti-aktiviti yang menarik lah. Okey, soalan yang keempat, adakah anda melihat sebarang perubahan dalam diri pelajar selepas mengikuti program bimbingan dan tunjuk ajar? Perubahan dalam diri pelajar itu tidak 100% berubah. Maksudnya tidak semua yang akan berubah. Okay, kita tahu murid-murid ni ada yang budak nakal, ada yang rajin, ada pendiam, banyak sifat, banyak perangai budak-budak ni yang betul-betul mengikuti program ini, dia akan mencapai objektif dia akan mencapai target ataupun guru mencapai target yang dia mau kan. Jadi ada beberapa murid juga tu tidak tercapai disebabkan mungkin dia ada kesungguhan, kurang fokus apa semua. Tapi dengan program tersebut ni hampir semua pelajar kata orang nampak perubahan dari contoh proses pembelajaran, membaca dan juga aktiviti-aktiviti luar bilik darjah. Bila dorang menyertai apa semua tu, nampaklah perubahan diri mereka semakin yakin dengan diri, makin yakin ke depan. Jadi dorang tu ada perubahan lah. Dan program ini memang ada perubahan. Okey, soalan yang kelima, apakah cabaran yang anda hadapi ketika terlibat dalam program bimbingan atau tunjuk ajar di sekolah? Ya, sejujurnya cabaran yang saya hadapi sebagai seorang guru, pertama sekali kawalan kelas. Kawalan kelas apabila dalam bilik darjah. Seperti kita tahu, guru baru ni bila kita mau kenal budak tu, mau kenal murid tu, mengambil masa. Mau bagi dia mau bagi dia rasa objektif kita tercapai tu, ambil masalah. Itu cabaran saya untuk kawal murid tu, macam mana caranya saya tidak lagi sebegitu 100% boleh dapat kawal budak ataupun murid. Yang kedua, cabaran saya dari segi kewangan lah. Kewangan sudah semestinya, sebab seorang guru ni dia kena berkorban untuk mencapai ataupun untuk mengubah seorang murid tu dari segi penampilan ataupun proses dia punya aktiviti-aktiviti pun menggunakan modal, duit apa semua untuk menjalankan aktiviti dalam bilik darjah. Yang ketiga, saya punya cabaran dari begitu juga dari rakan-rakan guru. Rakan-rakan guru ni kita seperti kita tahu, rakan-rakan guru ataupun di persekitaran sekolah, staf-staf di sekolah, kita tahulah ada yang cakap ini, cakap itu, ada yang cakap tak betul, ada cakap itu. Jadi kita pun macam tak tahu mana satu yang betul kan. Itu normal lah di sekolah, itu stafnya. Okey, baiklah, soalan yang terakhir, pada pendapat anda, apakah aspek program bimbingan yang boleh diperbaharui untuk meningkatkan keberkesanannya? Kalau pendapat dari saya, seperti yang saya katakan awal tadi, memperbanyakkan kursus terhadap guru, dan juga memperbanyakkan program-program di luar bilik darjah, memperbanyakkan aktiviti-aktiviti untuk kemajuan murid. Untuk kemajuan murid, banyakkan perbagaikan program, perbagaikan aktiviti, bagi kebebasan kepada murid untuk melaksanakan apa yang patut dibuat. Dengan program ini juga guru dan murid mencapai apa yang mereka inginkan, dan guru mendapat keuntungan dari segi menyampaikan ilmu, murid pula mendapat ilmu dari seorang guru. Begitu. Okey, itu sahaja soalan yang telah kami ajukan sebentar tadi. Okey, terima kasih kepada Cikgu Anazlan kerana sudi menjawab beberapa soalan tadi. Okey. Okey. Thank you. Sorry, minta